Satu delegasi Iran yang diketuai oleh Ketua Pusat Antarabangsa Al-Quran dan Penyebaran ICRO, Mostafa Husseini Neshaburi, sedang mengadakan lawatan ke Malaysia untuk mengenal pasti bidang kerjasama dalam penyelidikan Al-Quran dan agama. Dalam satu pertemuan dengan Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Husseini Neshaburi berkata kerjasama antara kedua-dua negara perlu diperluaskan dalam penganjuran penyelidikan Al-Quran serta mengenal pasti dan menghapuskan masalah serta halangan. Beliau juga menegaskan kesediaan Iran untuk mengaktifkan diplomasi Al-Quran antara kedua-dua negara Muslim yang merupakan kuasa berpengaruh dalam dunia Islam. Ulama tersebut menyatakan bahawa kemunculan tamadun Islam adalah mungkin hasil daripada ajaran Al-Quran dan tidak ada satu aspek pun dalam tamadun ini yang tidak dipengaruhi oleh peranan tegas kitab suci ini. Pegawai Malaysia, dalam pihaknya, mengalu-alukan delegasi Iran dan menekankan pentingnya mempromosikan kerjasama Al-Quran antara Tehran dan Kuala Lumpur. Beliau berkata pengkategorian kajian Al-Quran adalah perlu untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ini. Kedua-dua pihak juga membincangkan kaedah dan pendekatan baharu untuk penyelidikan dalam bidang Islam dan Al-Quran. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kini mempunyai lebih daripada 25,000 pelajar dari 100 negara. Hezbollah mengaku bertanggungjawab atas serangan ke atas kediaman Netanyahu. Pegawai hubungan media Hezbollah, Muhammad Afif, mengumumkan dari selatan Beirut bahawa perlawanan Islam di Lebanon bertanggungjawab atas operasi yang menyasarkan kediaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Caesarea. Dalam satu sidang media pada hari Selasa, Afif memberi amaran kepada Netanyahu, mata pejuang perlawanan sedang memerhati dan telinga mereka mendengar. Jika kami tidak berjaya mencapai anda kali ini, kami mempunyai masa, malam dan medan perang di antara kita. Afif mengesahkan bahawa perlawanan Islam di Lebanon, bersama sistem kawalan dan penyelarasan mereka, berada dalam keadaan yang sangat baik, sambil menambah bahawa barisan sokongan ketenteraan dan logistik Hezbollah telah kembali kepada keadaan asalnya. Dia juga memberi amaran kepada pemimpin-pemimpin penjajahan Israel dengan berkata, besi untuk besi, darah untuk darah, dan api untuk api, merujuk kepada tindakan balas yang dilakukan oleh Hezbollah. Menurut pegawai Hezbollah itu, kadar harian operasi yang dilakukan oleh perlawanan Islam semakin meningkat dengan purata kira-kira 25 operasi setiap hari. Afif berjanji bahawa pengeboman ke atas wilayah-wilayah utara dan tengah yang diduduki Israel akan berterusan dengan intensiti yang semakin meningkat, baik dari segi kualiti maupun kuantiti, dari masa ke masa. Dalam konteks yang berkaitan, Afif dengan keras mengecam sikap berat sebelah media Arab seperti MBC dan lain-lain yang memihak kepada Netanyahu, menegaskan bahawa kebebasan akhbar tidak memberikan kekebalan terhadap hasutan untuk membunuh. Berucap kepada mereka di Lebanon yang berpihak kepada Israel, Afif berkata, untuk seketika, anda fikir semuanya telah berakhir, dan bahawa satu rejim yang dipimpin oleh Auka, merujuk kepada kedutaan Amerika di Lebanon, telah menguasai, tetapi anda salah faham tentang realiti Lebanon. Beliau menambah, saya tidak faham mengapa anda marah apabila kami menyerang Tel Aviv. Anda terganggu oleh hakikat bahawa Hezbollah telah mengembalikan kemampuannya, walaupun musuh sendiri mengakuinya, namun anda enggan mempercayainya. Presiden Masoud Pezeshkian memberi amaran pada hari Selasa bahawa sebarang pencerobohan Israel terhadap negara itu akan dibalas dengan tindak balas yang sepadan.
Beliau membuat kenyataan itu di pejabat Hamas di sini, di mana beliau memberi penghormatan kepada Yahya Sinwar, pemimpin kumpulan penentang Palestin yang gugur syahid dalam pertempuran dengan tentera Israel di Semenanjung Gaza minggu lalu. Ketika ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan serangan oleh rejim Zionis ke atas Iran, beliau berkata, setiap serangan akan menerima tindak balas yang sepadan. Walaupun sedang terjerat dalam konflik peperangan, Israel baru-baru ini meningkatkan ancaman terhadap Iran di tengah-tengah laporan bahawa sasaran rejim penjajah itu mungkin tapak ketenteraan, minyak atau nuklear di Republik Islam tersebut. Pezeshkian berkata bahawa kuasa-kuasa tertentu bercakap tentang hak asasi manusia sedangkan mereka sendiri melanggar undang-undang antarabangsa dan menyokong entiti jenayah yang telah mengusir orang dari kediaman mereka. Beliau menambah bahawa negara-negara seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah yang telah membekalkan senjata kepada Israel mempertahankan setiap jenayah tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa negara-negara ini telah lama melaksanakan dasar membuli orang lain, tetapi orang-orang yang menuntut kebebasan dan keadilan tidak akan berdiam diri. Ini bukan peperangan yang boleh diselesaikan dengan membunuh orang, tetapi ia adalah peperangan yang hanya boleh diakhiri dengan menegakkan keadilan dan mempertimbangkan hak semua orang, sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan kekerasan dan ketidakadilan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga memberi amaran kepada rejim Zionis agar tidak membuat kesilapan dengan mengatakan bahawa Iran bergantung kepada perkakasan ketenteraan yang dibangunkan di dalam negara serta kaedah-kaedah untuk melindungi loji nuklear awamnya. Jika infrastruktur kritikal kami diserang, musuh Zionis tahu apa yang kami boleh lakukan sebagai tindak balas, katanya. Iran, katanya, telah menerima jaminan daripada jiran-jirannya bahawa mereka tidak akan membenarkan tanah dan ruang udara mereka digunakan untuk sebarang serangan terhadap negara tersebut. Semua jiran memberi jaminan kepada kami bahawa mereka tidak akan membenarkan tanah dan ruang mereka digunakan terhadap Iran, katanya dalam sidang akhbar di Kuwait. Ini adalah jangkaan semua negara sahabat dan jiran, dan kami menganggap ini sebagai tanda persahabatan. Araghchi mengatakan bahawa lawatannya bertujuan untuk menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon. Beliau setakat ini telah melawat Bahrain, Turki, Arab Saudi, Qatar, Iraq, Oman, Jordan, dan Mesir. Beliau telah mengunjungi Syria dan Lebanon seminggu sebelumnya. Kami memantau dengan teliti pergerakan pangkalan Amerika dan mengawasi semua pergerakan serta penerbangan mereka, kata Araghchi. Amerika Syarikat mempunyai pangkalan ketenteraan di seluruh rantau ini, termasuk di Kuwait, dan merupakan penyokong kuat Israel. Jika Israel menyerang dalam apa jua bentuk, Iran akan bertindak balas dengan cara yang sama, katanya, mengulangi amaran terdahulu. Menteri itu juga memberi amaran kepada Israel agar tidak menyerang loji nuklearnya, dengan mengatakan bahawa tindakan sedemikian akan dianggap sebagai jenayah antarabangsa. Araghchi berkata negara-negara di rantau itu telah memaklumkan kepada Iran bahawa pendirian mereka adalah menentang sebarang serangan ke atas negara tersebut, tanpa mengira sasaran mereka.